أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik hidayahnya dapat kita hadir bersama pada malam ini sempena dengan program Isra dan Mi'raj. Terlebih dahulu saya bacakan sepotongan daripada ayat-ayat ataupun firman Allah SWT untuk semoga Allah Ta'ala kurniakan ketenangan jiwa kepada kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه
أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dimulai dengan Subhanallazi Asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, Asra bi abdi, yang telah menjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW di waktu malam. Asra ni perjalanan malam, Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa itu allazi barakna haula, yang kami berkatkan, iaitu Allah berkatkan Masjidil Aqsa itu. Di antara keberkatannya iaitu ialah tanah Masjidil Aqsa itu subur, tudilu labanan wa asala, mengalirnya susu dan gula lebah. Di samping tanahnya adalah kesan, pengkebumian para anbiya, sebab itu dikatakan berkat. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda, ayatina, tanda-tanda kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang amat menakjubkan, amat memelihkan, sehingga ada di kalangan mereka yang terus jadi kufur, engkar dan derhaka terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi sempena dengan memperingati malam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka saya fokuskan sebahagian daripada pengajaran-pengajaran yang perlu kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Telah ijma' para ulama, bahawasanya ijma' maknanya telah disepakati oleh para ulama, bahawasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah, kedua-duanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah dengan ruh dan jasad, sekali dengan ruh dan jasad, Nabi Muhammad SAW pada malam yang satu malam saja perjalanan, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus Nabi Mi'raj ke langit, sehinggalah Nabi menghadap Allah SWT dalam Mi'raj Nabi. Jadi sebab itu kita juga dikatakan Mi'raj dalam sembahyang kita, solat. Pendapat Iqbal, dia kata kita pun Mi'raj juga apabila kita mulai takbir solat kita itu, dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, pada masa itu kita juga Mi'raj, ruh dan jasad kita, ruh dan kerohanian kita terus Mi'raj hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dikaifiatkan macam mana bagaimana. Jadi peristiwa Nabi menghadap Allah Ta'ala semasa berada di Arash itu, sehingga tidak dapat ditemani oleh malaikat Jibril pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, iaitu adalah merupakan satu anugerah, satu hadiah daripada Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad, untuk yang mana solat itu adalah merupakan satu hadiah, anugerah dan pemberian Allah SWT kepada kita semua. Baik itu
Solat ini punya keistimewaan yang begitu hebat, ya. Kerana dia, ya, Rasulullah kerana solatlah Nabi terus berjumpa Allah Ta'ala di Arash, ya. Arash iaitu satu singgah sana yang tidak boleh dikaifiatkan, ya. Allah Ta'ala bersemayam di atas Arash yang tidak boleh dikaifiatkan, yang tak boleh diceritakan macam mana dan bagaimana, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya, pada malam sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini rintitan daripada sejarah Nabi SAW menimpa Amul Huzni, iaitu tahun duka cita, di atas kewafatan Sayyidatina Khadijah, disusuli oleh kewafatan Abu Talib, dan seterusnya Nabi pergi ke Taif selepas daripada peristiwa kewafatan itu. Dan apabila sampai di Taif, Nabi dihalau, dibali dengan batu, sehinggalah penduduk Taif, ya, sehingga didatangi malaikat Jibril. Adakah aku nak hempak penduduk Taif ini? Kata Rasulullah, aku tidak mengharap anak cucu Taif, tetapi aku tidak mengharap penduduk Taif, tetapi yang aku harap ialah anak cucu Taif, ya, supaya beriman, ya. Jadi ini pandangan Nabi begitu jauh terhadap umat, Nabi yang begitu sabar, ya, Nabi yang bersikap lemah lembut. Nabi tidak mendoakan umatnya supaya dibinasakan, ya. Ini dalil menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu sikapnya pemaaf, sikapnya lemah lembut, tidak membalas dendam, ya. Sebab itu di sini peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sedang tidur bersama dengan bapa saudaranya, ya. Bapa saudaranya Hamzah, Ja'far, anak kepada Abu Talib. Maka tiba-tiba telah datang kepada Nabi SAW malaikat Jibril dan begitu juga malaikat Mikail, ya, masing-masing berkhidmat untuk iaitu membelah dada Nabi. Jadi yang membelah dada Nabi itu dengan izin Allah ialah malaikat Jibril. Lalu dibasuh jantung Nabi, ya, dan dibasuhlah segala yang ada di dalam dada Nabi itu. Didatangkan dengan air Zam-Zam, air Zam-Zam, ya. Ini air Zam-Zam pun punya kelebihan yang banyak. Ma'u Zam-Zamin lima syuribala. Air Zam-Zam ini kembali apa kita niat minum. Kita niat air Zam-Zam, ya. Kita minum air Zam-Zam itu kita niat apa? Sebab itu kita niat supaya menyuburkan iman, Islam dan takwa. Jadi kelebihan air Zam-Zam ini dibasuh, ya, dibasuh jantung Nabi, dada Nabi. Kemudian, ya, kemudian setelah dibasuh dada Nabi, kemudian di belakangnya dicop dengan khatamun nubuwah. Di belakang belikat Nabi. Jadi pada masa itu yang menjadi orang yang berkhidmat terhadap Nabi terhadap malaikat Jibril, ya, membawa air Zam-Zam, ya, iaitu ialah malaikat Mikail, ya. Jadi ini keistimewaan Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi Muhammad ini dibelah dari dua kali. Satu peristiwa dia sedang menyusu dengan Halimatus Sa'diyah, dan dapat dilihat oleh adik-beradik susuannya bahawa dada Nabi dibelah daripada anak tekak, bawah anak tekak sampailah ke bawah pusat. Dan satu lagi peristiwa Nabi dibelah dada, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dibelah daripada bawah anak tekak Nabi sehinggalah ke bawah pusat Nabi, ya. Dibelah dada dan dibasuh dengan air Zam-Zam, dan akhirnya dimasukkan ke dalam dada, dan akhirnya dibuang hazus syaitan yang ada dalam dada Nabi itu. Hazus syaitan mana habuan bagi syaitan. Satu ketul darah hitam yang dikeluarkan daripada dada Nabi, dan akhirnya dimasukkan ke dalam dada Nabi, iaitu hikmah, ilmu, yakin dan Islam. Kemudian ditutup, dijahit dada Nabi tadi dengan tidak ada rasa pedih dan sakit. Kemudian maka dimeterikan, ya, dijahit dada Nabi tadi. Kemudian, ya, didatangkan kepada Nabi SAW satu tunggangan syurga, iaitu borak. Ini saya ceritakan secara sepintas lalu begitu, supaya dapat
tuan-tuan ceritakan ya. Di mana-mana saja tuan-tuan berada, tuan-tuan boleh ceritakan ya. Jadi pendek ceritanya, borak ini diambil daripada perkataan barkun ya. Barkun ini kelajuan seperti kilat. Jadi saya tak ceritakan tentang borak ni panjang lebar. Cuma dia adalah tunggangan ahli syurga, dan dia diriwayatkan adalah tunggangan Nabi Ibrahim daripada Palestin ke Makkah Al-Mukarramah semasa dia menziarahi Nabi Ismail. Ini tunggangan ahli syurga ya, di dalam syurga nanti ya. Kemudian ini dalil menunjukkan bahawa setiap kita semua ada bintik hitam di dalam dada kita, ada bintik hitam. Nabi Muhammad bintik hitamnya dibuang, tetapi kita bintik hitam masih ada dalam dada kita masing-masing ya. Cuma kita minumkan air Zam-Zam supaya bintik hitam itu akan dapat diatasi ya, dengan inilah kebijaksanaan, ilmu, keyakinan dan Islam. Itu tujuannya ya. Sebab itu kalau hari ini berlaku di kalangan kita selisih faham ya, bergaduh, berkelahi, bersengit, tak bersefaham, ini berpunca daripada bintik hitam itu yang sebenarnya. Sebab itu kita digalakkan supaya membersihkan jiwa-jiwa kita ya, dengan tak payah dibedah, cuma menghadiri majlis ilmu, mendengar majlis ilmu, mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan dapat membersihkan jiwa kita daripada hasad, dengki, riak, takabur, ujub dan perkara-perkara yang tercela pada syarak. Sebab itu ayat Quran di firman Allah Ta'ala disebut di sana, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya mencapai kejayaan adalah orang yang mengilau akan jiwa dia, jiwa dibersih, hati nak bersih. Jangan ada perasaan hasad, dengki, dendam-mendendam ya, acung mengacung, fitnah memfitnah, kutuk mengkutuk, cela mencela, maki amun ya, mengumpat. Ini semua dilarang oleh syarak ya. Sebab itu pecah belah dalam Islam hukumnya haram. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Mungkin tuan-tuan selalu dalam bulan puasa minum air selasih kan, ada biji selasih gendam. Air biji selasih ni lagi digendam, lagi dia kembang, lagi dia berkilat, lagi digendam, lagi berkilat, lagi digendam, lagi berkilat, lagi dia kembang. Tapi tuan-tuan tengok bintik hitam hilang tak? Tak hilang Itu menunjukkan bahawa hati kita macam itulah diibaratkan, masih lagi ada bintik hitam ya, masih ada. Kalau kita tidak bersihkan jiwa kita, bintik hitam itu akan menjadikan sebab ke arah perpecahan, pergaduhan, perkelahian. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu ya, jagalah ya. Ini falsafahnya Nabi dibelah dada. Nabi dia tak kisah pasal dia dah dibelah dada. Kita takkan nak belah dada. Habis-habis kita minum air-air yang mendatangkan ya, dengan izin Allah Ta'ala ya, seperti air Yasin, seperti ayat-ayat kursi, ayat-ayat yang kita baca melalui ayat Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan jiwa-jiwa kita daripada hasad, dengki, riak dan takabur. Tuan-tuan sekalian, selepas daripada Nabi dibelah dada ini, Nabi terus menaiki borak, yang mana borak ini keadaannya begitu liar tapi ditegur oleh malaikat Jibril, tidakkah engkau malu wahai borak, bahawa engkau akan ditunggangi oleh kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW ya. Jadi borak ni diriwayatkan berpeluh, dia rasa malu kemudian berkata malaikat Jibril akan borak ya, adakah engkau adakah engkau malu, adakah tidakkah engkau malu wahai borak? Demi Allah, tiada seorang menunggang akan engkau yang lebih mulia pada sisi Allah Ta'ala. Maka tak kala mendengar borak itu akan perkataan Jibril, maka berpeluh ya, peluh tubuhnya, berpeluh tubuh badannya ya, borak tadi, serta merendahkan dirinya hingga naik Nabi Muhammad SAW akan borak. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW menaiki borak ini ya,
Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Jibril sampai di satu tempat bernama Thaibah. Ini stesen yang pertama. Stesen yang pertama ialah Thaibah. Thaibah ini ialah Madinatul Munawwarah. Jadi Madinah ini dikenali dengan Thaibah, dikenali dengan Yathrib, dikenali dengan Madinatul Munawwarah sampai hari ini. Dan orang Yahudi boleh sampai ke Madinah dengan dua tanda. Pertama, pokok taman dan batu-batu hitam. Dua saja, ya, menyebabkan orang Yahudi bertapak di Madinah pada masa itu, ya. Kalau tuan-tuan berjalan di persekitaran Madinah, tuan-tuan akan jumpa batu-batu hitam dan pokok taman yang begitu subur, ya. Sebenarnya buat taman yang paling sedap sekali buat taman di Madinah, kerana dia ada angin samung, ya, yang menyebabkan kita makannya sedap buat taman itu. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila sampai di Madinah, Nabi turun sembahyang 2 rakaat dan nak diberitahu oleh malaikat Jibril, inilah Thaibah, ya. Turun ke wahai Muhammad, ya, sembahyang 2 rakaat. Maka Nabi pun turun sembahyang 2 rakaat seperti yang disuruh oleh malaikat Jibril. Kemudian maka katanya, adakah tuan nak bertahu tempat ini? Maka malaikat Jibril, ya, bertanya pada Nabi Muhammad, adakah kamu tahu tempat ini? Maka Nabi Muhammad, ya, maka malaikat Jibril dan Nabi Muhammad kata, aku tak tahu. Inilah tempat yang dikatakan Madinatul Munawwarah, yang pada satu ketika nanti tuan hamba akan berhijrah untuk berpindah ke Madinatul Munawwarah. Begitulah seterusnya Nabi berjalan sampai ke Madian. Madian iaitu kampung Nabi Syuaib. Seterusnya Nabi berjalan lagi. Ini semua tempat-tempat yang Nabi berhenti ini semua Nabi sembahyang 2 rakaat. Kemudian Nabi berjalan lagi sampailah ke tempat Baitul Laham, tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dan seterusnya mulailah peristiwa Nabi dapat melihat jin Ifrit. Ini jin Ifrit tuan-tuan, ya. Jin Ifrit ni jin beragas. Dan dalam keadaan dia membawa jamu api, ya, yang menyala-nyala. Jadilah Nabi SAW tiap-tiap kali dia berpaling melihat akan dia, maka berkata Jibril, adakah hamba nak ajarkan tuan hamba beberapa kalimat, apabila membaca akan dia nescaya padam lampu ataupun api yang dibawa oleh jin Ifrit tadi. Ini doa di dalam kitab yang saya sebutkan ini. Sebentar lalu saya sebutkan doanya, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatihi tammat allati la yujawiruhunna bar wala fajir barin wala fajirin min syarri ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil lail wan nahar wa min syarri tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya arhamar rahimin. Jadi tuan-tuan sekalian, ini ada doa. Bila kita keluar saja daripada rumah kita, maka kita disunatkan membaca doa, ya. Memandu kenderaan disunatkan baca doa, ya. Tuan-tuannya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bacalah doa, jangan keluar saja begitu saja, ya. Keluar daripada rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, baca, ya, ataupun bismillahirrahmanirrahim. Maka mengucap Nabi SAW doa itu, maka tersungkur dan padam jamu ataupun api yang dibawa oleh jin Ifrit tadi. Kemudian sentiasalah Nabi berjalan hingga Nabi bertemu dengan kaum yang mana mereka itu berhuma. Berhuma maknanya setiap kali menanam menuai, menanam menuai, menanam menuai. Jadi, kalau kita di dunia ni menanam tumbuh berhari-hari, bulan-bulan baru dapat menuai. Tapi ini di dalam perjalanan Nabi dalam peristiwa Mi'raj ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi dipamerkan, ya, dipamerkan dengan setiap kali orang yang berhuma ataupun menanam padi ataupun tanaman, maka mereka itu mengaur hasil, ya, pada tiap-tiap hari, menggetam pula pada tiap-tiap hari.
tiap-tiap kali diketang kembali tanaman-tanaman itu seperti biasa. Maka Nabi bertanya pada malaikat Jibril. Maka kata malaikat Jibril, inilah beberapa kaum yang berperang sabilillah, diganda-gandakan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu kebajikannya yang 1 kepada 700 ganda. Itu sebab pahala kita beramal ibadat ini kadang-kadang berganda-ganda sampai 700 pahala. Kadang-kadang ada kali sampai 27 kali ganda pahala. Jadi ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang yang kamu belanjakan ataupun kamu nafkahkan daripada sesuatu, maka digantikan oleh Allah Ta'ala, iaitu dengan sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi itu dia pertemuan Nabi. Yang kedua apa ni? Yang ketiga, stesen tadi saya kata yang pertama. Yang kedua Jan April. Yang ketiga ni jumpa orang berhuma, menanam setiap kali menanam menuai, setiap kali menanam menuai. Sebab itu setiap kebajikan yang kita buat, Allah akan gantikan. Wa man zal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Sesiapa yang menghutangkan sesuatu hutang kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menggantikan hutang itu dengan berlipat ganda. Hutang maknanya setiap kali kita buat kebajikan bersedekah khairat, buat kebajikan amal soleh, itu kita maknanya kita menghutangkan sesuatu kepada Allah Ta'ala. Istilahnya kata itu hutang. Sehingga sahabat sendiri berjumpa Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kita menghutangkan sesuatu kepada Allah? Kata Rasulullah, boleh. Maknanya setiap kali kita memberi bersedekah khairat, buat kebajikan, kita seolah-olah menghutangkan sesuatu kepada Allah SWT, sehingga Allah Ta'ala gantikan kepada kita dengan berlipat ganda. Dan Nabi berjalan seterusnya. Akhirnya Nabi berjumpa dengan bauan yang harum. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, apa bau harum ini? Maka kata malaikat Jibril yang mengiringi Nabi tadi, inilah bau Masyifah, yakni perempuan yang menyisir anak Fir'aun, dan bau anaknya dan bau suaminya. Antaranya iaitu tiap-tiap kali dia menyisir akan rambut anak Fir'aun, maka apabila terjatuh sikat pada tangannya, maka berkatalah ia, Bismillah ta'asa Fir'aun, dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Dengan perkataan itu, jadi anak Fir'aun ni dia kata, ada tak Tuhan yang lain daripada Fir'aun? Kerana Fir'aun pada masa itu telah mengaku jadi Tuhan. Jadi pendek ceritanya, kata anak Fir'aun tadi, dia kata, wahai Masyifah, adakah aku nak bagi tahu perkataan kau ini kepada bapa aku? Kata Masyifah, pergilah bagi tahu, aku tak ada takut sikit pun. Dengan sebab dibagi tahu itu, maka marahlah Fir'aun. Pendek katanya, menyuruh Fir'aun mendatangkan dengan satu kawah tembaga. Maka dipanaskan kawah tembaga itu di atas api, padahal penuh air di dalam tembaga kawah tadi, kawah yang dibuat daripada tembaga tadi. Kemudian menyuruh oleh Fir'aun supaya Masyifah menjatuhkan Masyifah dan suaminya dan anaknya ke dalam kawah itu yang sedang mendidih. Kemudian dijatuhkan pula anaknya yang kecil, lagi menyusu, masih menyusu lagi. Maka mengambil Masyifah perasaan syafaqah, iaitu kasih sayang akan anaknya kerana kecilnya anak itu, dan mencintai dia akan anaknya itu atas kembali kepada barang yang dituntut oleh Fir'aun. Fir'aun minta, engkau wahai Masyifah, tak payahlah kau sembah Tuhan, kau sembah aku je. Kalau gitu jangan, kalau maknanya kalau kau sembah aku tak tolak kau ke dalam kawah yang berisi air yang sedang mendidih ini. Rupanya anaknya itu berkata-kata kepada Masyifah. Ini satu contoh anak yang masih dalam penyusuan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berkata-kata kepada Masyifah, mak dia sendiri. Sebab itu mak dia hilang rasa belas kesian dia tak ada anak ni tadi. Teruslah dia menjatuhkan dirinya ke dalam kawah itu yang sedang mendidih, kawah daripada tembaga yang sedang mendidih air itu.
Jadi dalam kitab ini disenaraikan nama-nama budak-budak di antara budak-budak yang berkata di masa kecil. Saya tak dapat nak terangkan begitu panjang. Maka saya terus kepada perkara yang kelima. Nabi berjalan lagi. Nabi jumpa Nabi dan malaikat Jibril hingga datang atas beberapa kaum yang memecah-mecahkan kepala mereka itu. Tiap-tiap kali dipecahkan kepalanya itu, maka kembali pula seperti dahulu, seperti asal kepalanya itu. Dan tiada lumpuh rasa penat lelah orang yang memecahkan kepalanya sendiri itu. Sekali-kali dia tak ada rasa penat, rasa letih. Ini gambaran peristiwa Isra Mi'raj dalam perjalanan ini. Nabi jumpa satu orang, satu kaum yang memecah-mecahkan kepalanya. Setiap kali dia pecahkan kepalanya itu, dihantar kepalanya itu dengan batu. Kepalanya itu tumbuh balik semula jadi macam biasa, dihantar lagi sampai terjerit, terpekau, terlolong-lolong. Maka pada masa itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah golongan ini? Maka jawab malaikat Jibril, mereka itulah orang yang memberatkan kepala mereka itu daripada mendirikan salat. Dia berat kepala nak mendirikan salat. Maknanya dia tinggal semayang lah, tak semayang. Kemudian maka datang pula Nabi di atas beberapa kaum yang mana pada hadapan mereka itu satu perca, dan pada belakang mereka itu satu perca kain. Kain itu ditutup kemaluan bahagian depan, tutup kemaluan bahagian belakang. Mereka itu menutup akan dua kemaluannya, lalu dihalau oleh mereka itu para malaikat seperti dihalau binatang ke padang. Memakan mereka itu akan bara api neraka, iaitu zakum, bara api neraka jahanam dan batu-batunya. Maka lalu sabda Nabi SAW, siapakah ini ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril, itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiada zalim kami akan mereka itu, dan tetapi adalah mereka itu menzalim akan diri mereka itu sendiri. Kemudian maka datang pula oleh malaikat Jibril ataupun Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril ini beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak, lagi baik di dalam periuk, dan lagi ada pula daging yang mentah, lagi busuk. Maka memakan mereka itu akan daging yang mentah, lagi busuk itu, dan ditinggalkan daging yang masak, yang baik, yang sedap dimakan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah ini? Apakah pengajaran daripada ini? Inilah kaum lelaki daripada umat Tuhan hamba, ada isterinya ataupun perempuannya yang halal, yang baik, maka ditinggalkan bermalam padanya isteri yang halal, yang baik tadi. Maka mendatang dia akan perempuan zaniah, perempuan pelacur, perempuan yang berzina, maka bermalam padanya dan mendatang ia sertanya hingga ke subuh. Dan perempuan daripada umat Tuhan hamba keluar daripada suaminya, maka datang kepada lelaki yang zani. Tadi zaniah, ini zani pula, lelaki-lelaki yang pelacur, maka bermalam sertanya hingga ke subuh. Itu yang dijawab oleh malaikat Jibril apabila Nabi tanya tentang daging yang busuk dimakan oleh satu kaum dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa durinya. Ada pohon kayu yang berduri, dan dia punya duri itu terlalu banyak. Tiada lalu pokok berduri ini, maknanya tiada bersentuh kain sesuatu melainkan dicari oleh pokok yang berduri tadi. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuhan hamba duduk ia pada jalan, lalu mengintai-intai orang yang lalu dirampas.
kemudian lalu dirampas. Maknanya ini apa kita kata peragut lah. Kemudian maka membaca oleh malaikat Jibril firman Allah Ta'ala, wala taqulu bi kulli siratin tu'adun, wala taqulu bi kulli siratin tu'adun, dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Kemudian maknanya duduk di tepi jalan meragut ataupun menakutkan orang yang sedang melalui jalan itu. Kemudian Nabi berjalan lagi, Nabi berjumpa lelaki yang berenang di dalam sungai daripada darah, dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Berenang di dalam sungai daripada darah, lalu dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Maka jawab malaikat Jibril, inilah lelaki yang memakan riba. Riba, halallahu al-bai' wa harama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, tapi Allah Ta'ala mengharamkan riba. Kemudian maka datang pula atas lelaki yang sesungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu. Dia ikat kayu api diikat, yang tiada kuasa membawa kayu yang diikat itu. Tiap-tiap tiada mampu dia mengangkat seberkas kayu. Maka ditambah lagi kayu, maka dia angkat lagi, tak mampu, ditambah lagi, tak mampu, ditambah lagi. Kayu-kayu yang diangkatnya tadi itu. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, inilah kaum lelaki daripada umat Tuhan hamba. Ada padanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa ia menunaikan amanah tadi. Lalu ditambah lagi amanah, kemudian maka ditambah lagi amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas batang tengkuk dia. Maka datang pula atas beberapa kaum. Nabi berjalan lagi, Nabi jumpa kaum yang menggunting-gunting akan lidahnya dan bibirnya dengan penggunting besi. Tiap-tiap digunting kembali pula seperti asalnya. Tiada lumpuh mereka itu sekali-kali menggunting lidah dan bibirnya. Maka Nabi bersabda, siapakah ini ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril, inilah khutbah al-fitnah, yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada perkara sebenarnya daripada umat Tuhan hamba, dan tiada ia kerjakan bagi dirinya sendiri. Dia mengajar tapi dia sendiri tak beramal. Kemudian maka datang pula, ini pun satu musibah juga. Maknanya kita harap apa yang kita dengar, apa yang kita belajar, apa yang kita sampai, maka kita dituntut oleh syarak untuk mengamalkannya. Dan Nabi berjalan lagi dengan malaikat Jibril tadi. Nabi jumpa kaum yang mana adalah kuku-kuku mereka itu daripada tembaga. Kuku-kuku daripada tembaga. Menggaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya, hingga terkeluar daging mukanya dan bersemburan darah tiap-tiap digarunya. Digaru mukanya sampai tertanggal daging-daging yang daripada muka 3 tengkorak. Garu-garu. Kemudian tumbuh lagi daging, garu lagi. Bukan tak sakit, melolong-lolong, terpekau-pekau. Begitu menderita digarunya. Kembali pula sepertinya, kembali asal mukanya dan dadanya itu. Maka Nabi bertanya, ya Jibril. Maka kata malaikat Jibril, inilah mereka yang memakan akan daging-daging manusia dengan mengumpat-ngumpat dan menjatuh akan keaiban manusia, memalukan manusia dan menjatuhkan maruah manusia. Itu maksudnya. Sebab itu di sini dilarang. Dalam satu firman Allah Ta'ala disebut, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. La yaghtab ba'dukum, janganlah saling mengumpat akan setengah kamu. La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Adakah kamu suka memakan akan daging saudara kamu secara mentah-mentah? Fakarihtumu, maka dalam kamu membenci akan perbuatan ini. Jadi kalau ikut dalam
dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini halangan, ya, halangan kita daripada melakukan mengumpat, kutuk mengkutuk, cela mencela yang boleh membawa kepada, ya, kepada apa? Membawa kepada, ya, kepecahan, ya, dan pergaduhan kadang-kadang, ya, boleh membantutkan kemajuan dan sebagainya. Dan Nabi SAW, ya, Nabi berjalan lagi, maka Nabi jumpa, ya, atas satu lubang, ya. Seterusnya dalam perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi berjalan dengan malaikat Jibril. Terus, ya, Nabi didatangi pula atas suatu lubang yang sempit. Mulut lubang itu begitu sempit, ya. Maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan yang begitu besar. Maka jadilah ia berkehendak kembali masuk ke dalam lubang itu. Ada lembu jantan tadi, dia mula-mula dia nak keluar daripada lubang, ya, yang begitu sempit. Maka apabila dia terkeluar daripada lubang yang begitu sempit, dia nak masuk balik dalam lubang yang begitu sempit, tak boleh nak masuk, ya. Dia ada dapat lagi dia nak masuk dalam lubang itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya. Maka malaikat Jibril menjawab, inilah seumpama seorang lelaki dari umat Tuhan hamba yang berkata dengan sesuatu kalimat yang amat besar daripada yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini bercakap sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kemudian maka dia menyesal, maka tiada kuasa dia nak menarik kembali ataupun mengembalikan lagi kata-katanya itu. Jadi ini masalah penyakit lidah, ya. Patah dia menyebutkan telajak perahu boleh dimudik kembali, telajak kata buruk padanya. Itu kata-kata kita tu nak jaga, ya. Begitu juga
Pepatah menyebutkan kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Inilah peristiwa yang Nabi lihat dalam perjalanannya bersama dengan malaikat Jibril dan peristiwa Isra ini. Tiba-tiba Nabi diseru dalam perjalanan seterusnya. Tiba-tiba Nabi diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya. Seruan ini berbunyi, "Ya Muhammad, unzurni as'aluka." Hai Muhammad, lihatlah kepada aku. Unzurni, renungilah kepada aku. Aku nak berkehendak bertanya akan dikau. Tetapi Nabi tak ada menjawab. Nabi terus berjalan ke depan. Kemudian maka Nabi bertanya, "Apa ini ya Jibril? Apakah seruan ini ya Jibril?" Maka kata malaikat Jibril, "Inilah seruan Yahudi. Adapun jika Tuan hamba jawab akan seruan Yahudi itu, nescaya banyaklah umat Tuan hamba menjadi Yahudi." Dan antara berjalan pula, maka tiba-tiba diseru oleh yang menyeru daripada pihak kiri dengan katanya, "Ya Muhammad, unzurni as'aluka." Wahai Muhammad, nanti akan aku berkehendak bertanya akan dikau. Maka tiada ia menjawab. Maknanya Nabi Muhammad SAW tidak menjawab akan panggilan itu. Maka sabdanya, "Apa ini ya Jibril?" Maka kata malaikat Jibril, "Inilah seruan Kristian." Nasara, di sini disebut Nasara. Nasara ni asalnya diambil daripada perkataan Nasrun. Nasrun ialah kampung tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Baitul Laham. Sebab itu dipanggil Nasrani. Tapi sebenarnya seruan Kristian. Sebab itu jaga-jagalah, jangan sampai terpersona dengan berbagai-bagai ayat ataupun seruan dusta golongan Kristian ini. Sebab itu kena jagalah. Seterusnya Nabi berjalan lagi. Maka Nabi dalam perjalanan itu, maknanya kata malaikat Jibril, kalau Tuan hamba menyahut seruan, yang seruan Kristian tadi, nescaya banyaklah umat Tuan hamba yang akan menjadi Kristian, ataupun seruan Nasrani tadi. Dan di antara Nabi berjalan itu, tiba-tiba dengan suatu perempuan, hal keadaannya membukakan lengannya, dua lengannya, dan adalah atas lengannya daripada perhiasan yang dijadikan Allah Ta'ala. Maka menyeru ia dengan katanya, "Ya Muhammad, unzurni as'aluka." Wahai Muhammad, nanti akan aku berkehendak bertanya akan dikau. Maka tiada berpaling Nabi SAW kepada perempuan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada lengannya hiasan emas tadi, hiasan perhiasan tadi. Maka dijawab, maka ditanya oleh Rasulullah pada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjawab, "Adapun yaitu inilah," kata malaikat Jibril, "inilah dunia." Inilah dunia. Adapun jika Tuan hamba jawab akan dia, nescaya memilih oleh umat Tuan hamba akan dunia atas akhirat. Maknanya lebih dunia daripada akhirat. Antara berjalan Nabi SAW, tiba-tiba Nabi jumpa orang tua yang duduk jauh daripada jalan. Sedangkan orang tua ini menyeru dengan katanya, "Halumu ya Muhammad, hadir kepada aku wahai Muhammad." Hadir, datanglah kepada aku wahai Muhammad. Nabi Muhammad hampir nak berpaling kepada orang tua ni, pasal Nabi sayang pada orang tua, kasih pada orang tua. Kata malaikat Jibril, "Hei Muhammad, berjalan terus. Hei Muhammad, jalan terus." Maka sabda Nabi, "Siapakah orang tua ini?" Maka kata malaikat Jibril, "Inilah aduhullah," iaitu iblis. Berkehendak ia bahawa mencenderungkan ataupun menarik Tuan hamba kepadanya. Kemudian maka berjalan lagi Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi berjumpa dengan satu perempuan yang sudah tua di tepi jalan. Maka berkata ia, "Ya Muhammad, unzurni as'aluka." Yakni, "Hai Muhammad, nanti olehmu akan daku," kata orang perempuan tua itu. "Aku hendak bertanya akan dikau." Maka sabda Nabi SAW, "Apa perempuan ini ya Jibril?" Maka kata malaikat Jibril, "Inilah umur dunia
di umur dunia, tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ini juga. Umur dunia ni yang Nabi lihat dalam peristiwa Isra ini, inilah gambaran umur dunia. Umur ibarat daripada peristiwa ini dikatakan seperti umur dunia. Umur dunia itu dah tua dah, dah bongkok sabun dah. Kemudian maka berjalan dia hingga sampai ke Madinah, Baitul Muqaddis. Ini dah sampai ke Baitul Muqaddis. Masuk Nabi pada pintu kanan Baitul Muqaddis sampai kepada masjid. Maka turun Nabi daripada borak. Maka mengambil oleh malaikat Jibril akan borak, menuntun menarik borak hingga sampai kepada Sakhra. Sakhra iaitu batu, satu batu yang terhampar. Maka dicocok akan dia dengan tangan malaikat Jibril. Maka berlubanglah batu itu dan ditambatkan borak pada batu itu, batu Sakhra tadi. Ini satu jenis batu yang sama-sama naik ke atas langit. Dia naik sama. Jadi yang ikut Nabi naik ke atas langit ni manusia, iaitu Nabi Muhammad. Seterusnya binatang, borak nak naik ke langit, itu lepas sampai. Tapi ada satu jenis jamat, iaitu batu. Batu ni pun naik. Tapi Nabi tak kata batu turun. Nabi kata berhenti kau batu. Sebab batu ni dia sebenarnya batu Sakhra yang ada di Masjidil Aqsa itu. Batu itu sebenarnya dia tergantung. Allah yarham tu guru saya, Tuku Haji Talib, mana belum nanti kau tajam sampai. Dia kata kalau dibuang dia punya dinding persekitaran Sakhra, kita akan tengok batu tu terapung gitu. Dia tak ada bertali, tak ada bertongkat. Kita buang pembinaan. Kalau dibuangkan pembinaan batu tu, kita akan dapat lihat batu tu terapung sampai hari ini. Dia tak ada turun ke bawah. Dia turun ke bawah pun tidak, naik ke atas pun tidak. Dia terhenti kat situ. Buangkan. Kalau dibuangkan tu, dinding-dinding yang menongkat dia tu, dia batu tu terapung macam tu. Nanti kalau orang yang mengandung pun bila tengok boleh buku anak. Terkejut tengok batu. Tapi sebab itu nak mengelakkan daripada mudarat itu, lalu dibina dia punya tongkat tu dinding gitu. Sebab itu sampai hari ni orang tak boleh tengok. Sebenarnya di situ. Tapi kalau ikut pelawak-pelawak yang pergi ke Sakhra ni, batu Sakhra ni, sampai hari ni orang Yahudi dia tak duduk di batu Sakhra. Dia cuma berkawal di bawah. Agaknya dia sendiri pun duduk dekat batu Sakhra tu, dia rasa tak tenang, tak tenteram. Dia tak tahan, dia panas sebenarnya. Dia tak boleh duduk. Yang boleh kita duduk kat situ, kita tak ada, kita ada rasa apa-apa, kita rasa tenteram. Tapi dia tentera-tentera dia tak boleh duduk kat batu. Dia akan duduk bahagian bawah gitulah Dia tak tenteram Ini mukjizat Nabi SAW di antara mukjizat Nabi yang sampai hari ini masih kekal. Tapi mukjizat yang paling kekal pada kita sampai hari ini dalam banyak mukjizat-mukjizat Nabi itu Al-Quranul Karim lah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini satu peristiwa yang boleh diambil pengajaran yang mana Nabi apabila sampai di Baitul Muqaddis ini ataupun Masjidil Aqsa ini, Nabi apabila sampai di sana, tak kala selesai Nabi turun daripada borak, Nabi sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu tahiyatul masjid sampai hari ini masih kita beramal Tahiyatul masjid maknanya sembahyang menghormati masjid. Sebab itu masjid tempat kita sembahyang, kita tak boleh buat tak tentu arah. Kita tak boleh bergaduh, berkelahi, bersingit, berbual hal-hal, bergelak ketawa, bertepuk, bertampau, mengangkat suara dalam masjid sebuah madrasah, kena jaga adab lah. Pasal apa Nabi sembahyang 2 rakaat, maka tak kala selesai sembahyang oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tadi, tiada berhenti. Maknanya ketika itu juga dilihat akan manusia yang begitu ramai dalam Masjidil Aqsa. Maka setiap kali Nabi melihat wajah-wajah manusia yang ada di Masjidil Aqsa itu, semuanya Nabi kenal. Tengok Nabi Adam dia kenal, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, semua Nabi-Nabi dizahirkan oleh Allah Ta'ala pada hari itu. Dapat dilihat wajah-wajah mereka, semuanya Nabi kenal.
Itu kelebihan Nabi Muhammad. Nabi kenal. Ya, sebab itu di sini disebut maka mengenal Nabi Muhammad SAW akan segala nabi-nabi dan lain-lainnya. Antara yang berdiri dan rukuk, ada di antara mereka itu sedang berdiri qiyam, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud. Kemudian maka azan malaikat Jibril, macam mana bunyi azan, wallahu a'lam. Maka qamat malaikat Jibril pula. Maka berdiri sekalian mereka itu para anbiya, para rasul, menanti akan siapa yang akan jadi imamnya. Maka mengambil oleh malaikat Jibril dengan tangannya, tangan Nabi Muhammad SAW. Maka didahulukan Nabi Muhammad SAW kepada mihrab. Dikedepankan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pegang tangan Nabi Muhammad, pergi ke depan, suruh jadi imam. Ya. Maka sembahyang Nabi Muhammad dengan segala manusia itu dengan 2 rakaat. Ya. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi khatamun Nabi, Nabi kesudahan bagi para anbiya, para rasul, ya. Jadi umat ni pun patutnya begitu. Ya, pasal dia mencontohi Nabi Muhammad. Dia kena ke depan, tak boleh ke belakang. Dia patut ke depan. Dia bertambah maju. Ya. Sebab itu kita tak boleh ada hasad dengki, ya, pecah belah, ya, acung-acung, kutuk-kutuk, celum-celum, maki-amu, bergaduh, berkelahi. Elakkan, cari jalan supaya kita berpakat, berdamai, berkasih sayang. Sekarang kalau kita tak berdamai, tak berkasih sayang, tak beramah mesra, tidak ada ubah sikap kita, maka kita takuti satu hari nanti kita kecundang. Alhamdulillah. Pasal musuh sentiasa, ya, menyelinap untuk memecah belahkan kita. Sebab itu jaga tuan-tuan, pelanduk selalunya lupa jiran, tetapi jiran tak pernah lupakan pelanduk, tuan-tuan. Ini pepatah Melayu. Supaya kita kena jagalah. Belajarlah macam mana supaya kita dapat berkasih sayang, beramah mesra. Munajatlah banyak-banyak. Banyak berdoa supaya Allah satukan hati kita. Sebenarnya Allah sajalah yang dapat menyatu padukan hati kita. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tapi tak dapat tidak, mesti diusahakan melalui program pengajian, diadakan majlis-majlis Maulidur Rasul, diadakan majlis, ya, apa-apalah, majlis tahlil, arwah, apa, forum perdana, apa semua buatlah supaya dapat menyatu padukan hati-hati kita semua. Jangan ada sampai berpecah belah, bergaduh, berkelahi, bersinggung, tak bersepahaman. Cari jalan supaya berkasih sayang, ya. Pasal apa? Kita ada banyak musuh yang sentiasa untuk memecah belahkan kita kalau kita tak berjaga-jaga. Sebab itu banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah sama-sama kita minta ampun pada Allah Ta'ala di atas dosa-dosa. Kemudian cari jalan supaya, ya, cari jalan supaya buang yang keruh, ambil yang jernih, supaya dapat kita, ya, memajukan lagi kehidupan kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, ya, sahabat-sahabat Nabi ni semuanya orang kaya-kaya, jutawan-jutawan lah, ya. Sahabat-sahabat Nabi, ya, seperti Abdullah, seperti Zubair bin Awam, seperti Abdul Rahman bin Auf. Sebab itu dalam ayat disebut wajahidu bi amwalikum, ya, berkorbanlah sekalian kamu dengan harta-harta kamu. Sebab itu datuk nenek kita begitu juga. Kalau yang jadi kaya-raya ni, kadang-kadang kalau dia jadi ketua kampung, banyak benda yang boleh diselesaikan. Pasal dia banyak duit, dia selesaikan. Ketua kampung, penghulu ke apa ke, gaduh, berkelahi orang kampung boleh diselesaikan. Pasal dia ada harta, dia ada kekayaan. Allah yarham, ya, atuk saya dulu, ya, bila nak pergi pagi-pagi pergi ke kebun, ya, bawa pokok durian, bawa anak-anak durian tu, sampai orang kampung sebut, "Oi Bang Haji, apa ditanam pokok durian tu bukan dapat merasa buahnya?" Apa dia jawab? "Aku tak harap aku nak makan buah-buahannya. Yang aku harap ialah anak cucu aku." Ini pengorbanan orang dulu, bersusah payah, ya, kerana mengenalkan, ya, anak cucu cicit, ya. Sebab itu kita hari ini salah. Kalau tuan-tuan tengok dalam internet, tuan-tuan kata kalau dapat harta kita perapiskan aja, anak cucu kita boleh cari sendiri. Ini tak betul. Ini tak betul. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita lari daripada matlamat itu. Kadang-kadang semua itu jadi kebajikan. Sampai Rasulullah kata kepada Sa'ad bin Waqqas, "Wahai Sa'ad bin Waqqas, kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya raya, senang lenang. Lebih baik daripada kamu meninggalkan saudara mara kamu, anak pinak kamu dalam keadaan
meminta, mengicap, meminta kasihan belah orang. Ini disebut oleh Rasulullah SAW kepada sahabat wafat, di saat dia nak memberikan harta dia. Harta dia nak bagi 1/3, 2/3, kata Rasulullah semua banyak tu. Kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kekayaan lebih baik daripada kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan sebuah kemiskinan, meminta-minta kepada orang. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam masa tak kala berpaling, yakni selesai daripada memberi salam itu, maka katanya